Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan utama, mana-mana Dewan Undangan Negeri DUN bebas memilih untuk pakai kod etika Dewan Rakyat yang bakal dilaksanakan dalam persidangan akan datang. Yang di-Petua Dewan Negara, Senator Tan Sri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, undang-undang tersebut dibahas untuk kegunaan Dewan Rakyat bagi peringkat ahli parlimen sahaja. Apabila kerajaan pusat melaksanakan, bukan kerajaan pusat, apabila Parlimen kerajaan pusat melaksanakan ni, ia khusus untuk Parlimen saja. Dewan Undangan Negeri itu boleh kalau dia mahu. Sebab kita nak menghormati kebebasan dan hak bidang kuasa Dewan Undangan Negeri itu sendiri. Dan sebagai pihak persekutuan, melaksanakan perlembagaan persekutuan yang saya angkat sumpah tu. Perlembagaan persekutuan tu mengiktiraf kewujudan perlembagaan kerajaan negeri. Jadi kita tak boleh memaksa walaupun ada kuasa. Beliau berkata demikian dalam sidang media di studio TVS di Kuching pada Sabtu. Senator Tan Sri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menekankan kod etika tersebut agar semua wakil rakyat menunjukkan sikap yang terbaik. Kita nak tunjuk role model yang terbaik. Sebagai seorang ahli parlimen, kita adalah penggubal dasar dan penggubal undang-undang negara yang tertinggi. Tetapi kalau sikap kita tak dibendung, jadi apa pandangan orang, khusus masyarakat sendiri, tugas kita sana. Jadi saya nak perkenalkan satu etika supaya ahli parlimen kita bersikaplah yang terbaik. Sementara itu, beliau turut memberitahu bahawa mesyuarat akan diadakan bersama Peguam Negara dan Jawatankuasa Pilihan Parlimen Malaysia berhubung kod tersebut. Laporan seterusnya, pelbagai pembangunan dan penaiktarafan bakal dilakukan di Mulu untuk memajukan lagi kawasan tersebut serta memberi peluang ekonomi kepada penduduk setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata antara lain, jalan dari Rumah Adang akan dinaik taraf tahun depan. Tambahnya 4 buah rumah panjang iaitu Kampung Seberang Lubuk Nibong, Rumah Jipun, Rumah Vincent Fan dan Rumah Philip akan mendapat bekalan elektrik 24 jam termasuk bekalan air bersih kepada penduduk Sungai Lini. Selain itu, jelasnya Jalan Marudi Mulu mulai Long Terawan akan dimasukkan dalam projek-projek pembangunan Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA dan bakal dilaksanakan selepas pengambil alihan kontrak dilakukan daripada kontraktor asal. Beliau berkata demikian dalam satu majlis pengerami ngiling bidai di Baram pada Jumaat. Dalam perkembangan lain, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu berkata, kerajaan negeri akan berusaha untuk menaikkan pendapatan masyarakat dengan mencari sumber ekonomi baru untuk memajukan Sarawak. Menurutnya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abu Openg sentiasa mempunyai idea baharu dalam usaha membuka peluang ekonomi wilayah ini selaras dengan matlamat menjadikan Sarawak maju menjelang 2030. Di Betong pula, BEFA Fest atau Betong Food and Art Festival akan diadakan secara tahunan dengan sokongan yang sama daripada pihak kerajaan dan masyarakat tempatan. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Jeneral Rentab Jambu berkata, sokongan orang ramai daripada pelbagai kaum membuktikan perpaduan dalam segulai sejalai sentiasa dipraktikan dalam kalangan masyarakat Betong. Katanya penganjuran BEFA Fest 2023 juga diadakan serentak dengan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka peringkat bahagian Betong. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Perasmian BEFA Fest 2023 pada Jumaat. Tambahnya, kebudayaan yang pelbagai merupakan ketamadunan dan identiti Sarawak yang sentiasa diwarisi dari generasi ke generasi. BEFA Fest anjuran bersama pejabat daerah Betong, Politeknik Metro Betong dan Gerempung Tuai Rumah Layar berlangsung selama 3 hari bermula 30 Jun hingga 2 Julai 2023 di sekitar dataran tasik Medan Betong. Ia mempamerkan jualan produk makanan tempatan, kraf tangan dan jualan menerusi kaedah food truck and car boot sale.
Selain itu, pelbagai pertandingan juga dianjurkan, antaranya pertandingan mewarna, pertandingan kraft tangan, pertandingan tarian rampayan etnik kreatif, pertandingan nyanyian Beva Fest 2023 Idol dan persembahan tarian etnik seperti kuntau, tarian ngajat, tarian masyarakat Cina dan juga pentas hiburan bersama artis tempatan iaitu Melissa Francis, Harry Francis dan Jeff Dome. Keperkembangan berikutnya, Timbalan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim merangkap Ahli Parlimen Serikaya Datuk Seri Wang Tiong Si turut serta memeriahkan sambutan Hari Raya Aidiladha di kawasannya dengan menyumbang sebanyak 13 ekor lembu untuk ibadah korban. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 ekor dikhaskan untuk umat Islam di kawasan Serikaya, mereka selebihnya untuk kawasan Meradong. Penyerahan sumbangan dari Datuk Seri Huang yang juga adun reput itu disempurnakan oleh wakil beliau Kapitan Ling Dian Yong pada Majlis Kurban Perdana Peringkat Bahagian Serikaya 2023 Masih 1444 Hijrah di Masjid Nur Permai Serikaya pada Sabtu. Program ini juga melibatkan 4 masjid iaitu Masjid Al-Mutakin, Masjid Nur Permai, Masjid Darus Saadah, Taman Susur Jambu dan Masjid Al-Rahmah Kampung Seberang Serikaya. Menurut Datuk Seri Huang, setiap kaum di Sarawak mempunyai perayaan masing-masing dan beliau berharap semua warga Serikaya bekerjasama dan menghormati agama serta budaya supaya perpaduan dapat dikekalkan. Aktiviti korban di Masjid Nur Permai turut dilawati Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, menangkap Adun Kuala Rajang Datuk Len Talib Saleh dan Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusuf Abdul Wahab setelah selesai Majlis Perasmian Utama Program Korban Perdana Bahagian Serikaya di Masjid Al-Mutakin Serikaya. Manakala Kerajaan Sarawak menyediakan sebanyak 68% daripada bajet negeri untuk pembangunan luar bandar, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Bain berkata bajet itu adalah khusus bagi pelaksanaan jalan pertanian dan jalan perhubungan desa. Justru beliau menggesa pada penduduk seharusnya mengambil peluang daripada pelaksanaan jalan berkenaan dengan mengusahakan lebih banyak kawasan bagi menjalankan aktiviti pertanian. Jelasnya, walaupun pelbagai kemajuan pembangunan telah dicapai di kawasan Kedup, ahli JKKK dan penduduk kampung juga patut memainkan peranan untuk memikirkan cara menambah pendapatan utama dalam aktiviti pertanian sama ada dilakukan secara individu atau berkelompok melalui kaedah yang lebih moden. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat sempena penyampaian sijil lantikan JKKK dan sambutan Gawai 2023 di Kampung Paun Sungai Rimu Serian pada Jumaat. Dalam program sama, Martin mengumumkan peruntukan sebanyak RM10,000 masing-masing kepada JKKK dan Biro Wanita Kampung Paun Sungai Rimu. Paparan selanjutnya, setiap surau dan masjid yang berada dalam konstituensi Satok menerima sekurang-kurangnya seekor lembu untuk dikorbankan sempena Hari Raya Aidiladha. Menurut Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki, jumlah korban di Satok pada tahun ini antara yang terbesar dengan melibatkan 50 ekor lembu. Dan selain itu, ada juga orang yang bersedekah pada tempat macam di surau, masjid dan juga di kawasan ranting-ranting dalam kawasan Satok. Jadi dari itu jumlah korban pada tahun ini amat besar lah. Lebih kurang 80 di seluruh kawasan di Satok bagi tahun ini. Dipikir dalam kawasan Satok. Jadi kita tahun ini dan juga pernah dilakukan pada tahun lepas. Tiap-tiap surau dan masjid di kawasan Satok kita agihkan wang-wang seekor sapi untuk dikorbankan. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual di program penyerahan sumbangan daging korban bersama IPK Kuching pada Sabtu. Tambahnya, agihan daging korban bergantung kepada populasi penduduk di sesebuah tempat di mana ia turut diserahkan kepada golongan asnaf. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.jv.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin Khas edisi Tengah Hari ini, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Mebafakta, salam UKAS.